Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua yang sedang mendengar? Anda bersama-sama dengan saya Ustaz Safwan dalam slot motivasi pagi terbitan Hajah Maslina alias hanya di Inspirasi Inforia Islami. Saya doakan semua dalam keadaan baik insya-Allah. Moga-moga apa kuah ilmu yang bakal saya kongsikan pada hari ini dapat sama-sama kita amalkan dan dapat juga kita sebarkan kepada orang sekeliling kita. Moga-moga manfaat tersebut tidak berhenti kepada kita sahaja, tetapi kepada semua orang sekeliling kita. Moga-moga kita bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, hari ini nak bersembang tentang apa? Hari ni saya nak sebut sikit tentang sebarkan kasih sayang. Seronok sungguhlah cerita pasal kasih sayang Ustaz ni. Betul. Sebab apa? Kasih sayang ni adalah satu hubungan, adalah satu perasaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perasaan kasih sayang ini kadang-kala tidak dapat diluahkan dengan perbuatan, tidak dapat diluahkan dengan kata-kata, tetapi daripada sudut hati ini. Sebab tu kita jangan pelik tau. Setengah orang kita tengok dia ni kan, minta maaf boy, mungkin kita tengok muka dia pada pandangan kita, wajahnya taklah begitu elok sangat, tubuh badan dia pun taklah elok sangat, tapi ada perasaan kasih sayangnya kepada seseorang tu. Bila ditanya berpasangannya, apa yang buatkan kau sayang? Mungkin sifat dia. Sebab itu kasih sayang bagi setiap orang itu berbeza. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkulit gelap, namun walaupun wajahnya tidaklah setampan mana, tetapi disebabkan kasih sayang dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah juga berbalik kepada Bilal bin Rabah. Sebab itu bila dengarnya azan Bilal bin Rabah, boleh kedengaran sampai ke pintu syurga. Masya Allah, tabarakallah. Begitu hebat sekali kasih sayang. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, man la yarham la yurham. Au kama qala. Bermaksud apa? Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Saya ulang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud apa? Sometimes dia keluar dalam bahasa Inggeris tu. Sometimes what you give you get back. Apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. You cannot expect, kita tak boleh mengharap orang akan sayangkan kita jika kita tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang. Kita tak boleh expect, kita tak boleh beranggapan orang akan hormat kepada kita kalau kita tak tunjukkan hormat kita kepada orang. Jadi it's two ways communication. Ia komunikasi dua hala. Begitu juga dengan kasih sayang. Kita nak orang sayang dekat kita, kita nak pasangan kita sayang dekat kita, tapi kita tidak cuba untuk mencintai ataupun menunjukkan kasih sayang kepada pasangan kita. Macam saya sebut tadi, kadang-kala kasih sayang ni bukan sekadar di mulut semata-mata, bukan sekadar di hati semata-mata. Dia bergantung tiga benda tadi: qauli, fi'li, qalbi. Daripada sudut kata-kata, perbuatan ataupun hati. Kadang-kala hati tak tahu, jadi kita zahirkan dalam bentuk perbuatan. Kalau dalam perbuatan tak nampak, kita zahirkan dalam bentuk percakapan. Mana yang sesuai ketika itu untuk menzahirkan kasih sayang kita. Contohnya beginilah, saya bagi contoh kita dalam pasangan suami isteri, sudah berkahwin, yang suami sudah pastinya dia sayang isteri, isteri sudah pastinya dia sayang suami. Jadi bagaimana cara ditunjukkan kasih sayang dia? Mungkin tiap-tiap hari mereka ni tak sebut I love you. Contohlah kalau mak-mak kita ataupun atuk-atuk kita umur dah 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang dia tak kata bangun pagi, abang I love you. Dah rasa tua-tua kan, rasa malu nak sebut. Jadi bagaimana dia menzahirkan kasih sayang dia? Jadi dia tahu apa suami dia suka makan, jadi di waktu makan dia masak masakan yang suami dia suka makan. Maka bila dah masak tu bagi makan, itu antara cara dia untuk menunjukkan kasih sayang. Dan kasih sayang tu bila dah dapat, ni laki dengar pula tadi isteri pada suami kan, ni suami pula. Bila kasih sayang tu dah dapat, maka kita zahirkan balik kasih sayang tu kepada isteri kita. Bagaimana? Isteri kita dah susah-susah masak untuk kita, apa salahnya kita angkat pinggan tu, bawa pergi sinki, basuh.
Kalau kuali tu yang dah penat isteri kita bertukang tadi apa semua kan, berperang kat dapur tu, apa salahnya ambil kuali tu tolong basuh. Itu antara salah satu cara menzahirkan kasih sayang. Bukan sekadar daripada wang ringgit semata-mata. Kita tak boleh cakap aku dah bagi duit beli barang dapur, tak apalah, itu cara aku kasih sayang. Kadang-kala duit itu tidak menggambarkan kasih sayang kita, tetapi perbuatan kita kepada seseorang. Macam saya sebut tadi, is two ways communication. Hubungan dua hala, komunikasi dua hala. Dia bagi, kita terima. Kita bagi, dia terima. Kita tak boleh anggap dia nak bagi. Kita terima tapi tak bagi balik. Maka itu cara yang kurang betul. Tapi hari ini saya nak kongsikan antara cara-cara yang mudah untuk menyebarkan kasih sayang. How to spread love. Untuk menyebarkan kasih sayang dengan cara yang paling mudah, insya-Allah. Nombor 1. Apa dia? Nombor 1, sebarkan salam. Anda tak salah dengar, betul. Sebarkan salam. Apa dia? Assalamualaikum. Mengapa? Sebab Rasulullah SAW pernah berkata dalam sebuah hadis, mafhumnya dengan menyebarkan salam, kita sedang menyebarkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Bagi salam tak susah pun. Kenapa pula Ustaz bila bagi salam kita menyebarkan kasih sayang? Apa maksud salam tu sebenarnya? Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Salam yang diberi ini sebenarnya merupakan satu doa kepada orang yang kita bagi salam tadi. Dan bila kita berdoa dia, maknanya kita sayang kepada dia. Tak mungkin kita akan doakan perkara-perkara yang baik kepada seseorang yang kita tak sayang, melainkan kita sayang dekat dia. Malah ada larangan yang mengatakan dilarang berdoa benda tak baik kepada orang yang kita tak suka, tapi doakan moga dia diberikan hidayah. Tak boleh, ada larangan. Ada Rasulullah SAW pernah larang. Tak boleh kita doa tengok orang ni, jahatnya tak dia ni. Aku doa lah, moga-moga dalam perjalanan nanti dia kena langgar dek lori biar mati tengah jalan. Itu dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sebarkan salam ini merupakan salah satu cara untuk kita menyebarkan kasih sayang. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Dia balas balik, Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga salam sejahtera. Kan dah terpaut rasa kasih sayang antara dua hamba Allah sebentar tadi. Nampak? Dengan sebarkan salam saja, sangat mudah. Itu nombor 1. Nombor 2, bagaimana nak menyebarkan kasih sayang? Nombor 2, senyum. Tak perlu kata apa-apa, senyum. Senyum, tak payah kata apa-apa. Kenapa? Senyum tu sedekah. Jadi banyakkanlah senyum dengan orang-orang sekeliling kita. Di samping kita dapat pahala, dahlah senyum terdapat pahala. Itu nombor 1. Nombor 2, kita dapat menyebarkan aura positif kepada orang sekeliling kita. Bila kita sentiasa berada dalam wajah yang baik, selalu senyum, sebenarnya kita sedang menyebarkan kasih sayang dengan orang-orang sekeliling kita. Bila dia tengok kita, kita senyum, maka secara tak langsung aura positif tu sampai kepada orang yang melihat kita, dan dia pun ingin menyebarkan benda-benda yang baik dan juga gambaran-gambaran dan aura-aura yang baik. Itu nombor 2. Dan yang terakhir sekali, nombor 3, bagaimana nak menyebarkan kasih sayang adalah be the first person. Jadi orang yang pertama, mulakan dahulu. Bukan jadi orang pertama cari gaduh, tidak. Mulakan dahulu. Sebab apa? Menjaga hubungan dengan orang lain. Menjaga hubungan dengan orang lain bukan saja tips yang saya bagi hari ini, ia juga merupakan satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Tuntutan Islam. Tak perlu kita tunggu orang tegur kita dulu. Tak perlu kita tunggu orang bagi kasih sayang kepada kita dulu. Tapi kita mulakan terlebih dahulu. Malah ada diriwayatkan dalam beberapa buah hadis, baginda Rasulullah SAW adalah orang pertama yang sentiasa bagi salam terlebih dahulu. Padahal baginda Rasulullah SAW seorang Nabi, hebat pangkat dia, hebat taraf dia, tetapi begitu hebat sekali Rasulullah SAW menyebarkan kasih sayang dia. Rasulullah SAW, baginda, sentiasa menjadi orang yang pertama memberi salam kepada para sahabat. Sebab apa? Sebab baginda nak menyebarkan kasih sayang. Boleh faham Jadi ingat 3 benda tadi. Apakah tips ataupun cara-cara yang mudah untuk menyebarkan kasih sayang? Nombor 1, bagi salam.
qaulus salam qoblal kalam. Sebutkan salam sebelum mula berbicara. Jumpa orang bagi salam, angkat telefon bagi salam. Itu antara cara untuk menyebarkan kasih sayang. Nombor 2, banyakkan senyum. Tak payah cakap apa, senyum cukup lah. Itu antara salah satu cara untuk menyebarkan kasih sayang. Dan nombor 3, mulakan menyebarkan kasih sayang ini terlebih dahulu. Jangan tunggu orang mula, kita mulakan terlebih dahulu. InsyaAllah, moga-moga perkongsian ilmu hari ini dapat beri manfaat kepada kita semua. Moga-moga kita dapat jadi insan yang baik dan dapat bantu orang sekeliling kita jadi insan dan juga muslim yang lebih baik di masa akan datang. Fikirkan sejenak, amalkan bersama. Saya Ustaz Safwan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.